Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi bab 2 iaitu respirasi. Okay, kita akan sambung ke 2.3. Okay, 2.3 kesihatan sistem respirasi. Kesihatan sistem respirasi. Okay. Apakah bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia? Memudaratkan ini maksudnya menyebabkan sistem respirasi kita rosak lah. Merosakkan. Memudaratkan ni merosakkan dan menyebabkan penyakit. Okay. Udara yang kita sedut masa bernafas mungkin mengandungi bahan yang berbahaya dan memudaratkan sistem respirasi sebab udara kita mungkin tidak bersih. Okey, antara bahan yang boleh merosakkan sistem respirasi iaitu tar daripada rokok, karbon monoksida iaitu asap kenderaan, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, jerubu, debu dan debunga. Okey. Tengok setiap satu bahan-bahan ini. Tar rokok. Tar rokok adalah bahan toksik yang ada dalam asap rokok. Tar rokok dia akan melekat dan membunuh sel dalam salur pernafasan kita. Okey, dia akan membunuh sel toraks, sel faring, epiglottis, laring, bronkus, bronkiol dan dia menyebabkan alveolus rosak dan terbakar. Okey. Tar rokok menyebabkan mukus dalam salur pernafasan kita bertambah. Jadi orang yang merokok selalunya dia menghasilkan lebih banyak kahak dan paru-paru dia banyak kahak. Okay. Sebab itulah perokok kerap batuk dan sesema. Okay. Kebanyakan pesakit kanser paru-paru adalah perokok. Okay. Jadi tar di dalam rokok boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey. Tar rokok tidak sama dengan tar yang kamu tengok di jalan raya. Itu tidak sama. Tapi tar itu memberi warna hitam lah pada paru-paru kamu. Okey. Ini adalah sebatang rokok dan di sekelilingnya adalah bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok. Okay. Antaranya ada stearik iaitu bahan membuat lilin. Ada toluna, bahan pelarut yang beracun. Ada nikotin. Nikotin ni selalunya dimasukkan dalam racun serangga. Dan nikotin inilah yang menyebabkan perokok ketagih untuk merokok lagi. Okay. Kemudian ada amonia, bahan untuk membuat pencuci. Kemudian ada aseton, bahan untuk membuat cat. Okay. Ada metanol iaitu bahan api. Ada sianida. Sianida ni adalah racun. Okey, sianida adalah racun dan arsenik. Arsenik adalah racun juga iaitu racun tikus. Metana, asap pembahan. Karbon monoksida, asap kereta dan butana, asap cecair gas dalam pemetik api. Okey, semua bahan ini ada di dalam rokok. Bahan-bahan ini berbahaya dan bila kita isap rokok dalam lama kelamaan dia akan merosakkan paru-paru dan menyebabkan kanser paru-paru. Okay. Kita tengok satu video. Bahan yang memudaratkan.
Okey. Bila kita tinggal di bandar, kita terdedah pada udara yang dipenuhi bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi. Ini adalah contoh bahan-bahan yang memudaratkan. Okey. Tar bahan toksik yang ada dalam asap rokok dan menyebabkan kanser paru-paru dan menyebabkan muntah berlebihan. Okey, kita tengok dulu karbon monoksida seterusnya. Karbon monoksida ini dia ada juga dalam asap rokok dan dia ada kebanyakannya dalam asap exhaust kenderaan. Asap exhaust kenderaan bermotor, asap kereta. Karbon monoksida tak ada warna, jadi kamu tak nampak dan dia tak ada bau. Kalau ada pun sikitlah bau asap kereta. Okey, karbon monoksida ni kenapa dia bahaya? Sebab karbon monoksida dia lebih kecil daripada oksigen. Karbon monoksida lebih kecil dan daripada oksigen yang kita sedut. Jadi, bila kita sedut karbon dioksida bersama oksigen, karbon monoksida akan masuk ke alveolus kita berbanding oksigen. Kerana karbon monoksida lebih kecil. Jadi dia masuk dulu. Menyebabkan oksigen tak boleh masuk dalam paru-paru kita. Sebab oksigen bersaiz lebih besar. Okey. Jadi apabila karbon monoksida masuk dalam alveolus, dia menyebabkan oksigen tak boleh masuk dan dia akan masuk dalam kapilari darah kita. Dan dia akan bergabung dengan darah kita menjadi karboksihemoglobin. Okay. Ini akan menyebabkan paru-paru kita kurang oksihemoglobin, kurang oksigen. Ini kurang oksigen lah. Okey, kurang oksigen. Okay, bila kita kurang oksigen, maka kita tak dapat menghasilkan tenaga yang cukup untuk badan. Jadi, badan kita tak dapat melakukan proses-proses yang penting kerana tidak cukup tenaga dan kerana tenaga tak boleh dibuat sebab tiada oksigen. Itu karbon monoksida. Sekarang kita tengok bahan seterusnya iaitu sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida ini selalunya dibebaskan ke udara disebabkan pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa elektrik. Okey, ataupun kilang-kilang yang menggunakan arang batu. Jadi bila kita bakar arang batu, gas yang keluar adalah sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida tak ada warna, jadi kita tak nampak dan bau dia agak menyesakkan lah. Okey. Gas ini menyebabkan kesakitan lah pada laluan pernafasan, menyebabkan kamu batuk, sakit tekak, sukar bernafas dan menyebabkan penyakit bronkitis dan juga kanser paru-paru. Ini kamu akan tengok nanti. Ini selalunya daripada asap kilang dan stesen jana kuasa. Okey, yang seterusnya adalah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida adalah bahan pencemar daripada pembakaran bahan api. Bahan api ini adalah petroleum, diesel dan bahan-bahan lainlah. Okey. Bila kenderaan menghasilkan asap,
Selain karbon monoksida, ada juga nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ni dia berwarna perang dan dia ada bau yang busuklah, menyesakkan. Dia sama juga menyebabkan kita sakit tekak, batuk, sukar bernafas dan kita akan mendapat asma. Okey. Kemudian jerebu, debu dan debunga. Okey. Jerebu, debu dan debunga ini adalah zarah pepejal yang haluslah. Okey. Dan ringan, dia boleh terbang di udara. Macam habuk lah, kita kata habuk. Debu. Okey. Ini terhasil daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka. Kamu tengok di kampung kamu, di sekeliling Tokai pun ada petani-petani membakar sisa sawah padi. Jadi itu menyebabkan pembakaran terbuka berlaku dan menyebabkan debu-debu itu naik ke udara dan udara kita tercemar. Selain itu, pembakaran hutan jugalah menghasilkan jerebu dan debu. Okey. Debunga pula dibebaskan daripada bunga lah dan dibawa oleh angin menyebabkan kita nampak udara kita berjerubu. Okey. Debu, debunga dan jerubu ini akan menyebabkan kita sakit tekak dan saluran respirasi dan boleh menyebabkan asma. Sebab tu orang yang ada asma, dia tak boleh menghidu bunga dan sebagainya sebab habuk itu akan menyebabkan dia sakit pada saluran respirasi dan sukar bernafas. Okey. Apa penyakit-penyakit salur respiratori, salur pernafasan dan apa simptom-simptom dia? Simptom ini tanda-tanda lah. Okey, pertama penyakit asma kerana ada debu, debunga dan jerubu. Okey, menyebabkan berlaku penyakit asma. Asap rokok juga menyebabkan asma dan juga asap kenderaan serta pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Okey, apa tanda-tanda asma? Sesak nafas, semput dan batuk. Ini keraplah pelajar mengidap asma. Okey. Yang penyakit seterusnya adalah penyakit bronkitis. Okey, apa itu penyakit bronkitis? Radang. Radang itu apa? Radang itu adalah keadaan bronkus dia yang bengkak, merah. Bronkus dia sakit lah. Okey. Bronkus tu dekat mana? Cabang 2. Cabang Y. Di atas ini trakea. Di sini bronkus. Okey. Bronkus ini sakit, bengkak dan sebagainya. Okey. Kenapa berlaku bronkitis? Kerana disebabkan oleh tar dalam rokok dan bahan-bahan lain yang ada dalam rokok lah. Okey. Apa tanda-tanda kamu terkena penyakit bronkitis? Adalah batuk yang berterusan. Dah makan dah ubat batuk banyak kali tapi masih lagi batuk. Okey. Dan keraplah batuk. Kalau lega sekejap, lepas tu batuk lagi. Kemudian kamu bernafas tercungap-cungap. Tak cukup nafas. Rasa tak cukup nafas. Dan tak dapat tidur dengan selesa lah kerana batuk dan tak cukup bernafas. Okey. Nah, itu tanda-tanda bronkus kamu mengalami radang dan kamu mengidap penyakit bronkitis. Okay. Penyakit seterusnya emfisema. Emfisema ini adalah alveolus rosak. Alveolus kamu rosak. Okay. Kenapa dia rosak? Disebabkan oleh bahan-bahan yang berbahaya dalam asap rokok yang merosakkan alveolus. Okey, tanda-tanda kamu mengidap emfisema adalah kamu sesak nafas. Bila kamu bernafas, kamu sakit dada. Dan kamu selalu rasa letih. Walaupun tak ada buat kerja apa, tapi kamu selalu rasa letih. Okey, penyakit emfisema ni tak dapat dirawat. Tak dapat dirawat lah kalau alveolus dah rosak, tak boleh nak ganti dengan alveolus yang baru.
Okey. Dan penyakit ini hanya boleh dikawal sahaja. Okey. Sebab itulah kamu kena menghargai paru-paru kamu. Kenapa? Sebab alveolus, ni alveolus yang sihat. Dia masih lagi kembang. Macam ni. Ni alveolus yang dah rosak, dah bocor. Okey, disebabkan asap rokok. Sebab itu kamu kena hargai paru-paru kamu kerana paru-paru tak boleh digantilah. Alveolus ini tak boleh diganti. Kalau dah rosak, dia tak boleh lagi diganti. Hanya kamu boleh dirawat sahaja. Mungkin kamu akan dipakaikan alat oksigen macam ni. Walaupun kamu tengah berehat, kena pakai oksigen. Oksigen ni kena beli, letak di rumah. Macam tu. Okey, jadi kena jagalah kesihatan paru-paru. Jangan duduk di kawasan yang orang ramai isap rokok dan jangan isap rokok. Okey. Ini penyakit yang paling bahaya sekali yang kita tak mahulah. Okey, kanser paru-paru. Okey, kanser paru-paru ini disebabkan oleh bahan yang menyebabkan kanser, iaitu bahan itu karsinogen, nama dia. Karsinogen menyebabkan kanser. Bahan ini kita sedut sewaktu kita bernafas. Daripada mana? Daripada asap rokok. Asap rokok ada karsinogen. Okey, contoh bahan karsinogen adalah tar. Tar adalah karsinogen. Jadi tar ada dalam rokok dan tar boleh menyebabkan kanser paru-paru. Tanda-tanda kamu menghidap kanser paru-paru adalah kamu batuk yang berterusan dan keluar kahak yang berdarah. Keluar kahak yang ada darah dan bila kamu bernafas, kamu rasa sakit. Ini paru-paru normal. Paru-paru normal dan ini paru-paru tak normal. Dah diserang kanser, kamu nampak paru-paru dah jadi warna hitam, alveolus dah rosak. Bila alveolus rosak, kita tak boleh nak menyedut oksigen yang cukup. Jadi oksigen hanya duduk di kawasan yang belum rosak lah. Jadi kamu tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen, kamu tak dapat tenaga. Oksigen ini untuk mengoksidakan makanan yang kamu makan dan untuk membentuk tenaga. Jadi bila tak cukup oksigen, kamu tak ada tenaga nak berfikir, otak nak berfungsi pun tak boleh sebab tak ada tenaga. Jadi dia akan menjejaskanlah kesihatan kamu. Okey. Kita tengok dulu sekejap video. Yang tadi sebagai kesimpulan. Okey, ini karbon monoksida daripada asap rokok dan asap exhaust. Okey. Karbon monoksida dia akan bergabung dengan hemoglobin dan menyebabkan dia masuk dalam darah kamu. Okey. Ini sulfur dioksida yang cikgu dah terangkan tadi. Okey. Ini nitrogen dioksida yang dihasilkan oleh asap kenderaan. Okey. Ini adalah punca-punca yang menyebabkan jerebu. Okey. Ini akan menyebabkan saluran pernafasan lah, rensa. Rensa tu sakit. Ini penyakit. Ini asma. Ini cikgu dah terangkan lah tadi. Ini semua dah diterangkan. MV semua.
Okey, itu cikgu dah terangkan. Kita tengok kesan merokok. Kita kalau merokok, kita akan mendapat kanser paru-paru kerana rokok mengandungi banyak bahan berbahaya. Walaupun kamu bukan perokok, tapi kalau ada orang yang menghisap rokok, kamu dikira perokok pasif. Sebab kamu menyedut asap rokok dan kamu boleh mendapat kanser paru-paru juga. Kesan asap rokok. Ini tar. Tar dia akan menghitamkan paru-paru. Tar akan menghitamkan paru-paru. Okey. Asap rokok dia berasid dan dia boleh menghakis paru-paru kamu. Dan asap rokok panas lah. Jadi dia menyebabkan paru-paru kamu kering dan terbakar. Okey, ini kesan-kesan merokok lah. Tar menghitamkan paru-paru. Okey, kemudian asap rokok berasid dan dia panas. Okey, itu kesan merokok. Jadi kamu tak perlulah nak cuba merokok. Okey. Jadi itu saja yang kita belajar hari ini 2.3. Jadi kamu ini kesan merokok terhadap paru-paru. Ini cikgu dah terangkan dalam video tadi. Kalau kamu duduk di dekat dengan orang merokok, kamu dianggap perokok pasif. Walaupun kamu tak merokok kerana kamu menyedut asap rokok. Dan kamu juga mendapat keburukan daripada asap rokok tersebut. Okey, ada kawasan yang dilarang merokok. Sekarang di dalam restoran juga dilarang merokok dan boleh didenda 10,000 hingga 2 tahun penjara. Okey. Rokok berbahaya tak kira dalam apa bentuk sekalipun. Okey. Ini adalah eksperimen asap rokok. Eksperimen asap rokok kita selalunya akan buatlah di makmal. InsyaAllah nanti mungkin buka sekolah kita akan buat di makmal. Ataupun cikgu akan tunjuk nanti next class menggunakan video lah. Okey. Selepas tonton video ini, cikgu nak kamu buat praktis formatif 2.3. Okey, 2.3. Soalan 1 sampai 5 lah di buku nota kamu. Okey. Dan kata kunci untuk hari ini, bagi pelajar yang menonton video, dia tahulah kata kunci. Bagi pelajar yang tak tonton video, dia tak tahu. Okey, kata kunci untuk hari ini adalah rokok. Nanti kamu masukkan dalam borang yang cikgu akan link yang cikgu akan bagi. Okey, itu saja. Terima kasih.